warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Dilalatu Ghairul Wadih. Dilalatu Ghairul Wadih huwa ma la yadullu ala al-murad minhu bi nafsi as-sigha bal yatawaqqaf fahum al-murad minhu ala amr al-khariji wa yanqasimu al-lafzu ghairu wadih ad-dilalah ay al-khufi fi dilalatu 'inda al-Hanafiyyah. Lafaz dilalah ni merupakan lafaz yang tidak jelas. Lafaz yang tidak jelas maksudnya nas yang bentuknya itu sendiri tidak bisa menunjukkan kepada erti yang dimaksudkan daripadanya. Maksud yang tidak dapat dijelaskan daripada nas tersebut. Okey, anwa' ad-dilalah ghairu wadih. Anwa' ad-dilalah ghairu wadih ada 4, yakni al-khufi, al-mushkil, al-mujmal wal mutasyabih. Okey, al-khufi هو ما الخفي مراده بعارض غير صيغة لا ينال إلا بالطالب معناه ظاهر من اللفظ ولكن في اتفاق في هذا المعنى على بعض الإفراد شيء من الغموض وهو أن المراد مراتب الخفاء ويقابل الظاهر الذي هو أول المراتب الظهور. Al-khufi ini maksud dia lafaz dia tidak jelas, ghairu sighah, dan tidak boleh dijelaskan kecuali ijtihad. Maknanya zahir, lafaz yang zahir, makna yang zahir lafaznya, lafaz yang jelas, tetapi tidak dapat dijelaskan maksud dia dengan secara terperinci. Misalun misalun an-nashal al-tiraru alladhi ya'khudhu al-mal min as-sahib al-hadir al-luqtanu bi khuffatin yadun wa muharah wal bash sariku akfan al-mauta min al-qubur. Al-awwal yakhtalifu an sariqatu bi wasfi zaid fi wa huwa jara'atu al-musariqah wa yantabiqu alayhi hukm as-sariq فتقطعوا يده بالاتفاق كما جاء في حاشية المسمات الأصحاب لأنه أول بالقطع لأن علة القطع أكثر توفر فيه وفي فقه الحنفية وشروح المنار يقطع الضرار إذا وقعت الدراهم في داخل الخرز الجبل أو كلكم فإن وقعت الخروج لا ينقطع. Sebelum kita jelaskan, kita pahami maksud ayat Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu 'azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan daripada Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksud ayat Al-Quran ini merupakan maksud am, yang mana dikatakan kepada semua pencuri, sama ada lelaki dan perempuan, diwajibkan potong tangan jika didapati bersalah. Tetapi di sini dimaksudkan pencuri yang mencuri harta orang lain secara tersembunyi. Maksudnya harta itu merupakan harta yang bernilai bagi orang tersebut tetapi dicuri, maka pencuri yang disabitkan kesalahan tersebut dijatuhkan hukuman potong tangan. Tetapi jika pencuri tersebut mencuri, dia cakap sini sariqu akfanul mauta minal kubur, mencuri kain kafan orang yang telah mati daripada kubur. Yang mencuri kain kafan tersebut tidak dijatuhkan hukuman potong tangan disebabkan harta atau nilai benda yang dia curi itu tidak memberi manfaat kepada orang lain ataupun tidak bernilai kepada orang. So maksudnya ayat Quran ni dia khususkan kepada pencuri yang mencuri barang yang bernilai, yang merupakan harta penting. Maksudnya. Okey. Lepas itu hukmul khufi, hukum khufi huwa wujub talbu wal bahsu ila an yatabayyan al murad ayu at-ta'mil fi al-arid alladhi sababul khufa wa likulli alimul wajhatun nazar
كما بينا في اضطرار النشال والنباش. الأول متفق على الإلحاق بالسرقة لزيادة فيه كما في بعض الكتاب، والثاني مختلف في لنفس في معناه. Okey, hukum kufi ialah wajib. Kita wajib mengetahui makna daripada lafaz tersebut dengan sebuah pemahaman. Pemahaman yang jelas. Kita harus mengetahui lah maksud daripada nas tersebut. Apabila ditemukan bahawa sebab itu kerana adanya kelebihan pada sifat seperti yang terjadi pada pencuri tersebut terkait dengan pencurian, maka disesuaikan dengan apa yang ditunjukkan zahir lafaz tersebut. Begitu juga ditemukan bahawa sebab kerana adanya pengurangan pada sifat yang terjadi pada pencuri seperti lafaz inilah, lafaz nabashi yang terkait pencurian di atas, maka tidak disesuaikan daripada hukuman potong tangan tersebut. Macam tadilah contoh dia, kalau dia mencuri, hukum ini dijatuhkan kepada orang yang mencuri yang merupakan harta yang bernilai. Dijatuhkan hukuman potong tangan. Tetapi jika harta yang dia curi itu, pencuri tersebut curi, tidak bernilai kepada orang lain, maka dia tidak dijatuhkan hukuman potong tangan. Harap paham. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahad Muhammad Bahar di 16308704. Saya akan menjelaskan tentang muskil. Okey. Muskil huwa al-lafaz allazi la yadullu bi sighatihi ala al-muradu minhu bal la budda min qarina kharijiyah tabayyinu al-muradu minhu wa huwa yuqabilu an-nas. Maksudnya di sini kata yang bentuknya tidak merujuk pada apa yang dimaksudkannya, melainkan konteks luaran harus dibuat untuk menunjukkan apa yang dimaksudkan. Atau untuk senang kita faham, muskil ni adalah lafaz yang maknanya tidak jelas ataupun tersembunyi disebabkan faktor ayat tersebut. Dan ketidakjelasan itu disebabkan oleh lafaz untuk beberapa pengertian yang berbeza, sehingga untuk mengetahui pengertian yang mana yang dimaksudkan dalam sebuah dalil dari luar, seperti lafaz mustarak. Okey, lafaz mustarak ni pula lafaz yang diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeza hakikatnya. Okey, kemudian al-farqu bainahu wa bainal khufi. Perbezaan di antaranya ataupun muskil dengan al-khufi. Annal khafa'u fi muskil nasha'u min nafsi al-lafaz wa la yafham ma'nahu illa biqarinatun tadullu ala al-muradu minhu. Bainama al-khafi ya'rifu khafa'uhu min tariqu khariju an nafsil lafaz fa ya'rifu al-muradu min ghairi qarina wala budda fi kulli min al khafi wal muskil min al bahas wa ta'mil. Perbezaan antara khufi dan muskil. Sesungguhnya khafa pada muskil itu berasal dari lafaznya yang tersendiri, dan tidak dapat difahamkan maknanya melainkan dengan qarinah. Khafi itu pula sebabnya bukan pada lafaz tersebut, tetapi pada penerapan ataupun aplikasi hukum. Sedangkan muskil pula disebabkan pada lafaz itu sendiri dan tidak mungkin maknanya diketahui kecuali dengan qarinah yang menunjukkan maksud tersebut. Seterusnya, mislul lafaz, contoh ayat
ayat-ayat Al-Quran berdasarkan lafaz muskil. Okey, contohnya perkataan anna pada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Fa'tu harsukum anni syi'tum. Fa'tu harsukum anni syi'tum. Ayat ni adalah ayat mustarak yang mempunyai ayat ni adalah ayat mustarak yang berarti maknanya kaifa ataupun bagaimana, sebab dalam dalil ni dia punya maksud isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam. Bukan bagaimana, dia kaifa maksudnya di sini seperti, seperti bagaimana pula. Dan kemudian pada surah Maryam ayat yang ke-19, ayyakuna li ghulam, ayyakuna li ghulamun, ayyakuna li ghulamun. Maksudnya bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak laki-laki, ataupun maksud penuh dia, bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak laki-laki sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan bukan pula aku pula bukan seorang penzina. Lafaz di sini lafaz anna tu maksud dia di sini adalah bagaimana. Bagaimana. Sebab dalam ayat tu dia kata bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak. Anni di situ maksudnya bagaimana. Kemudian contoh akhir, wa mislu akhir lafaz quru fi qouli ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 228. Senang cerita gitulah. Pada surah Al-Baqarah ayat 228, wal matlaqat yang itulah ayat 228. Kalau kamu tengok di sini yang dalam kurungan tu, itu ayat dia. Fa inna mushtarak baina tahara wal haid. Maksudnya di sini dia ni ayat mustarak juga. Lafaz mustarak di antara haid dan tahara. Rajaha Hanafiya wal Hanbala kawana al muradu bihi huwa haid amalan bihadas, yakni iddah al ummah haidatan, wala farqu baina al ummatun wal hurratun fima taqa'u bihi al adat wa bi hadis mustahadah tad'u as-salah ayyamu iqra'aha wa li'anna al-addah syar'at li ta'rif bira'ah al-rahim al-hamlu wa ya'rifu zalika bil haid. Perkataan quru dalam ayat ni mengikut bahasa Arab maksudnya masa suci ataupun masa haid. Tapi menurut Imam Syafi'i maksudnya ni masa suci, gitu. Sedangkan pada Abu Hanifah pula ataupun Hanafiyah mengartikannya dengan masa haid, waktu haid.
masing-masing daripada dia orang ni mengambil kesimpulan yang berlainan berdasarkan kepada qarina ataupun dalil dari luar yang berbeza. Fahamkah? Gitulah tu lebih kurang. Faham-faham je lah. Kemudian hukum muskil wa wujub al-bahas wa ta'mil fil makna al-muradu min al-lafaz al-muskil summa al-amal bima tabayyinu al-muradu minhu bil qara'in wal adalah kal nusus al-ukhra au qawaid at-tashri' au hikmah tashri'. Maksudnya di sini hukumnya wajib meneliti dan memerhatikan makna yang dibentuklah, memerhatikan makna dari situ. Wajib buat penelitian, mengkaji makna. Kemudian kita kena mencari tahu apa yang dimaksudkan dengan petunjuk dan bukti, seperti teks lain atau peraturan perundangan atau hikmah perundangan. Okey, yang seterusnya al-mujmal wa al-lafaz allazi khafi al-muradu minhu binafsil lafaz khafai la yadriku illa bibayanu minal mutakallimu bih fala yadriku bil aqal wa innama bin naqlu anil mutakallam wa huwa diddul mufassiru fala yafham al muradu minhu illa bi istifsar min sahibul kalam wa huwa ashaddu khafa'u min al mushkil li'annahu izdahamat fihi al ma'ani wasar kullu ma'na yadfa'u kullu wahid sawa'ahu la annahu syamilu ma'na kasira. Mujmal ni untuk senang kita faham beginilah saya jelaskan, yaitu lafaz yang mana dia punya makna tersembunyi dengan lafaz yang sama tidak dipahami kecuali dari penjelasan mutakallimnya dan tidak dapat dipahami dengan akal. Maknanya mujmal ni lafaz yang susah dipahami dengan akal. Ada juga definisi lain yang mengatakan mujmal ni lafaz yang maknanya tersembunyi tersembunyi disebabkan banyak makna dan tidak dapat diketahui kecuali dengan penjelasan. Kemudian lafaz mujmal ni juga adalah lafaz yang lebih macam mana orang kata samar-samar untuk dibandingkan dengan lafaz lain. Dari segi sirahnya saja tidak dapat menunjukkan arti yang dimaksudkan dan tidak ada pula qarina yang dapat menjelaskan maksud tersebut. Gitulah. Kemudian hukum al-mujmal at-tawfiqu fi ta'yin al-muradu minhu fi ahadul risalah hatta yubayyinahu al-mutakallam bih li'annahu huwa allazi ahammu al-muradu minhu wa laysa fi sighah al-lafaz wala fil qara'in kharajiyah anhuma yabayyinahu fayata'inu ar-ruju' ila al-mutakallimun wal istifsar minhu amma yuridu. Hukumnya ni, hukum mujmal iaitu dia bersikap tawakuf ataupun diam dalam menentukan maksud tersebut, maka tidak boleh mengamalkannya kecuali jika ada penjelasan dari syara'. Tapi jika penjelasan tersebut sempurna dan jelas, maka lafaz hukum mujmal berpindah ke hukum mufassar dan hukumnya berlaku seperti lafaz salat, zakat dan haji.
Tetapi jika penjelasan tersebut tidak sempurna dan adanya kesamaran, maka berpindah ke hukum muskil. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Anwar bin Muhammad Taib. Insyaallah في هذا الفيديو سأقدم لكم عن المتشابه. هي إحدى من غير الواضح الدلالة. تعريف المتشابه هو ما خافي بنفس اللفظ ولا توجد قرائن خارجية تبينه واستأر الشارع علمه فلم يفسره. Baiklah, ta'rif al-mutasyabih iaitu sesuatu kalimah yang tersembunyi ataupun lafaz yang tersembunyi, tiada padanya petunjuk ataupun penerangan. Jadi tidak ditafsirkan lafaz tersebut. Okey. بعدين الأنواع المتشابه. أولا الحروف مقطعة في أوائل السور القرانية مثل ألف لام ميم حاميم كاف هاء ياء عين صاد. وثانيا صفات الله التي توهم المتشابه الخلق للخلق في أن له يدا وعينا ومكانا ونزولا مثل يد الله فوق أيديهم سورة الفتح آية 10. وثالثا الأفعال التي تصدر عن الله تعالى موهم التجسيم والجهة مثل الرحمن على الأرش استوى سورة طه آية 5. Okey, baiklah. Jenis-jenis al-mutasyabih ni dia terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama ialah huruf yang terpotong di awal-awal surah, awal-awal ayah, iaitu awal surah di dalam Al-Quran. Contohnya yang ada terletak pada surah Al-Baqarah ayat 1 yang berbunyi Alif Lam Mim, yang mana tidak dapat ditafsirkan maksudnya, yang mana dia punya maksud hanya Allah sahaja yang tahu, maksudnya tersembunyi. Dan yang kedua pula ialah iaitu mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai makhluknya. Contoh dalam ayat Al-Quran disebutkan di sini yadullah fawqa aydihim, iaitu tangan Allah di atas tangan-tangan kamu. Tidak bermaksud di sini bahawa Allah itu menyerupai makhluknya, iaitu sama seperti makhluknya mempunyai tangan. Dan di sini tidak ditafsirkan makna sebenarnya. Termasuk daripada ghairul wadih al-dilalah. Kemudian yang ketiga, mengenai perbuatan. Contoh ayat di sini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di arasy, bersemayam ataupun duduk di arasy. Ini tidak bermakna bahawa Allah itu mempunyai sifat ataupun kelakuan seperti manusia, iaitu duduk. Jadi ayat ni tidak wadih dia punya tafsir. Dia tidak jelas. Ba'dain al-hukum. رأي السلف تفويض العلم إلى الله به والإيمان بظاهره وعدم البحث في تأويله. ورأي الخلف تأويل المتشابه بما يوافق اللغة وبلاء متنزيه الله عما لا يليق به. Okey, baiklah. Dalam hukum dia, bagi pandangan ulama salaf, tafawidul ilmu billah, tafawidu al-ilmu ila Allah. Mereka menyerahkan ilmu tersebut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hanya Allah saja yang tahu akan maksud tersebut dan beriman atas yang dia tunjukkan, atas apa yang Allah tunjukkan, dan tiada perbahasan tentang takwil ayat tersebut. Tiada penakwilan ayat tersebut. Yang mana ulama salaf mengambil satu dalil mengenai pendapat mereka ini, iaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yu'allamu ta'wilahu illallah. Yang mana dalil menerangkan bahawa manusia tidak tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak tahu mentakwilkan ayat tersebut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi pendapat ra'yul khuluf, ulama khalafi, takwil mutasyabih bima yuafiqul lughah. Dia ni boleh ditakwilkan tetapi melalui persetujuan ahli-ahli bahasa.
persetujuan bahasa. Dan dan dia adalah mengikut kesesuaian benda tersebut dengan Allah. Contohnya tangan Allah tu, maka mereka tidak takwilkan benda tu dengan tangan Allah, tetapi mereka takwilkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-khulasa. Okay. Ma fahimu minhum al-murad bi nafsi sighatuhu min ghairi tawfiqu ala amr khariji fa huwa al-wadih ad-dilalah. Wa ma lam yufham al-murad minhu illa bi amri khariji fa huwa ghairul wadih ad-dilalah. Okey. Jadi kesimpulannya di sini, ayat ataupun lafaz yang mana difaham dia punya maksud, difaham dia punya maksud, maka dia ni akan termasuk dalam kategori dilalah yang sarih, yang wadih, yang jelas. Yang mana pula yang tidak difahami maksudnya, maka dia akan termasuk dalam ghairul wadih ad-dilalah. Dia tidak termasuk dalam dalam golongan lafaz yang tidak jelas. Sekian, lebih dan kurang tu harap dimaafkan. Yang mana salah tolong perbetulkan, dan yang mana betul bermanfaat sila kongsikan. InsyaAllah.